Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Presiden PBB dan juga Yang Ketua GPS kerana mencalonkan saya balik untuk N42 Smoke. Dan azam saya seperti sebelum ini ialah untuk terus cuba merapatkan jurang keselesaan dan pembangunan di antara kawasan desa dan bandar. Kerana kawasan saya memanglah 99.9% adalah kawasan pedalaman, 20 kampung, 50 rumah panjang yang kebanyakannya berada di pesisir sungai dan pesisir laut, dan kebanyakan mereka adalah warga nelayan dan warga tani. Ketika mula saya menjadi wakil rakyat di kawasan itu, saya melihat cabaran saya ialah bukan untuk merapatkan kawasan kampung dengan bandar, tetapi pada penggal pertama ialah untuk memastikan kemudahan di kampung ini lebih baik ataupun lebih sama dengan kampung-kampung yang berdekatan. Jadi untuk penggal kedua pula cabarannya lebih besar kerana pembangunan di kawasan lain agak hebat, tetapi saya bersyukur kerana melalui program RTP yang diperkenalkan oleh Allahyarham Tok Nan pada 2015 banyak membantu mempercepatkan projek kecil dan sederhana di kawasan pedalaman dan termasuk kawasan-kawasan yang lain, dan terutama sekali kawasan rumah panjang di rumah panjang. Jadi saya juga bersyukur kerana dalam banyak-banyak pulau di seluruh Malaysia, Pulau Bruit yang kedua terbesar mempunyai 2 jambatan yang panjang menghubungi ke pulau ini yang bernilai hampir 1 bilion ringgit. Dan itu adalah sebahagian daripada jaringan jaringan lebuh raya pesisir yang kita idamkan daripada Lundu hingga ke Lawas. Jadi saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin rumah panjang, kampung dan masyarakat Cina di kawasan saya, kerana sejak 2 pekan yang lepas mereka yang banyak membantu, memberi kerjasama dalam usaha untuk membangunkan kawasan mereka. Saya rasa tidak ada YB, tidak ada wakil rakyat boleh gah mengatakan bahawa mereka bekerja seorang diri tanpa bantuan ketua masyarakat ataupun pembantu-pembantu mereka di Pusat Khidmat. Saya rasa kepada YB wakil-wakil rakyat yang baru nanti, saya yakin mereka harus mendapat kerjasama daripada ketua masyarakat, dan juga terima kasih kepada semua agensi-agensi kerajaan seperti JKR, DID dan sebagainya sentiasa bekerjasama dalam memastikan projek-projek berjalan dengan lancar. Memang kita ada sejak pandemik datang, memang kita melihat banyak projek-projek RTP di seluruh negeri Sarawak mengalami kelambatan dalam segi pelaksanaan ataupun siap. Hampir ada setengah-setengah projek hingga lambat sampai setahun untuk dilaksanakan. Jadi keadaan ini sudah tentu mengecewakan ramai penduduk yang mengatakan bahawa perkara itu telah dijanjikan tapi tidak dilaksana. Tapi saya rasa di sinilah letaknya calon-calon ini nanti untuk memberi penjelasan bahawa kebanyakan projek RTP ini lambat disebabkan kesukaran agensi-agensi tersebut untuk pegawai-pegawai mereka turun ke padang disebabkan oleh MCO dari semasa ke semasa dan sebagainya. Untuk pilihan raya yang akan datang ini, saya difahamkan bahawa melalui berita yang dilaporkan oleh Menteri Kesihatan Saudara KJ mengatakan bahawa mungkin SOP lebih ketat daripada di Melaka. Saya rasa kita memahami keadaan ini, kita juga memahami betapa pentingnya keselamatan kesihatan, dan saya harap semua calon-calon ini, tak kira pihak JPS atau pihak lawan, kita haruslah berdisiplin, mengutamakan kesihatan kawasan-kawasan yang dilawati. Jangan hanya kerana kegairahan untuk mendapat popular dan sokongan politik, kita mengambil risiko yang mungkin menyebabkan masyarakat yang kita lawati akan mungkin dijangkiti. Jadi sebenarnya masyarakat selepas kejatuhan Barisan Nasional 2018 dan ketika PH mentadbir negara selama 22 bulan, saya rasa masyarakat seluruh negara termasuklah warga negeri Sarawak sedar bahawa politik popular ini tidak menjaminkan realiti sebenarnya. Jadi mereka ingin melihat kepimpinan yang stabil,
Mereka ingin melihat wakil rakyat yang bersungguh, yang rajin ketika kita sedang menghadapi pemulihan ekonomi ini. Dia bukan hanya calon-calon yang menaburkan janji-janji ataupun retorik politik yang rapuh, yang tidak realistik, kerana kita sedang menghadapi pemulihan ekonomi. Jadi tumpuan kempen pada kali ini ialah banyak ke arah bukan menjanjikan apakah yang dapat kamu lakukan untuk memastikan luka-luka yang implicated by the pandemic, luka pada ekonominya, luka pada sosioekonominya, orang yang hilang pekerjaan dan sebagainya. So inilah yang mereka ingin melihat, calon-calon yang mampu melakukan sesuatu ke arah membaiki pulih ataupun memulihkan luka-luka akibat pandemik ini. Saya harap kita akan menghadapi satu pilihan raya yang mungkin agak tidak seperti biasa, agak sunyi, tetapi saya yakin perang bendera, perang pamphlet dan sebagainya, perang poster akan tambah hebat, dan saya yakin pada kali ini pilihan raya kali ini akan menentukan siapa yang mempunyai kekuatan dalam media sosial, akan mempelopori, akan cuba menguasai lah sesuatu kempen.